Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syafiqah binti Muhammad Fauzi, nombor menteri CF200018. Saya akan menerangkan tentang pendahuluan dan latar belakang kejadian. Seperti yang kita tahu, Subjek BFC 32202 iaitu juruterma dan masyarakat amat penting untuk dipelajari kerana setiap pembinaan yang dilakukan oleh seorang juruterma adalah melibatkan dengan nyawa orang ramai. Jadi terdapat kaitan di antara juruterma dan masyarakat. Jika seorang juruterma gagal dalam pembinaan, maka taruhan nyawa menjadi kalang gantinya, seperti tragedi yang berlaku pada tahun 1993. Jom sama-sama saksikan video dokumentari berkaitan tragedi runtuhan Highland Tower dalam aspek juruterma dan masyarakat. Pada tahun 1993, seluruh dunia telah digemparkan dengan keruntuhan Blok 1 Highland Tower yang terletak di Taman Hillview, Ulu Kelang. Highland Tower mempunyai 3 blok di mana setiap blok mempunyai 2 menara yang dicantumkan di bahagian tengah yang terdiri daripada lift dan tangga. Disebabkan cuaca yang ekstrim, Kuala Lumpur mengalami hujan lebat yang berterusan dan menyebabkan berlaku gegaran pada 1.35 petang. Seorang lelaki bernama Bruce yang sedang bersantai di dalam rumahnya di blok 2 terus menggapai kameranya sejurus mendengar gegaran itu dan merakam runtuhan tembok penahan di blok 1, dan dalam sekelip mata blok 1 itu runtuh dan musnah. Setakat ini hanya 3 orang sahaja yang berjaya ditemui. Pada 12 Disember, semua penghuni blok 2 dan 3 diarahkan keluar kerana struktur bangunan masih tidak stabil dan terdapat pergerakan dan boleh runtuh pada bila-bila masa. Disebabkan runtuhan ini berskala besar, terdapat 3 buah negara iaitu Singapura, Jepun dan Perancis yang menolong dalam proses pencarian dan penyelamatan. Polis telah mengesahkan bahawa 48 mayat berjaya ditemui dan proses pencarian dan penyelamatan ini dihentikan pada tanggal 22 Disember. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Farahana binti Muhammad Azman, nombor metrik CF200182. Saya akan terangkan tentang kejadian Highland Tower 1993 kepada penduduk dan orang ramai. Antara ini adalah kematian. Kejadian ini telah merenggut nyawa seramai 48 orang yang ditemui dan dikira pasti. Selain itu, kesan kepada penduduk, pihak kerajaan serta pemaju telah mengalami kerugian harta benda yang bernilai berjuta-juta ringgit, di mana kerajaan perlu memberi bantuan keuangan dan kos untuk perbaikan semula kawasan tersebut. Seterusnya ialah kesan kepada kerajaan dan pemaju terhadap pasaran perumahan seperti jualan pasaran. Perumahan akan merosot dan cukai pinjaman akan berkurangan, justru harga rumah akan makin menurun. Di samping itu, kesan persekitaran alam sekitar kepada penduduk dan orang ramai, di mana perubahan persekitaran kedudukan pokok dan bentuk muka bumi tanah akan berubah kerana pergerakan tanah akan memberikan impak kemusnahan harta benda kepada penduduk dan orang ramai. Akhir sekali, kesan kepada orang ramai seperti peluang pekerjaan dalam bidang kejuruteraan akan juga berkurangan. Oleh itu, terdapatlah kekurangan jurutera yang berkualiti dan bertanggungjawab. Sekian, terima kasih. Musim terkunjung di Malaysia iaitu pada November dan Disember yang membawa hujan lebat melampau selama 10 hari berturut-turut menyebabkan Blok 1 bangunan Highland Tower runtuh. Ini kerana hujan telah menyebabkan gelongsoran tanah selepas tembok penahan tempat meletak kereta kondominium itu runtuh. Kadar air luar biasa menyebabkan tahap kelembapan tanah meningkat dan kekuatan struktur tanah berkurang. Keseimbangan bendali di dalam tanah menjadi tidak seimbang. Banyak air telah meresap masuk ke bahagian bukit sehingga menyebabkan banjir lumpur sejak pembangunan dilaksanakan di bukit antarabangsa yang terletak di sebelah bukit berhampiran dengan kondominium Highland Tower. Kejadian banjir lumpur ini telah menyebabkan jalan raya sekitar kondominium tersebut retak. Aliran air permukaan yang berlaku secara berlebihan ini telah menyebabkan kejadian hakisan tanah di permukaan cerun bukit tersebut. Fenomena ini mengakibatkan struktur tanah permukaan cerun menjadi tidak kukuh sehingga berlakunya kelinciran tanah atau tanah runtuh. Runtuhan tembok di bahagian depan dan belakang bangunan tersebut menyebabkan kegelinciran berlaku. Kegelinciran berlaku mengakibatkan sokongan bahagian hadapan bangunan menjadi semakin rapuh, sedangkan bebanan di bahagian belakang bangunan semakin bertambah dan menyebabkan keadaan yang tidak stabil di bahagian tapak kondominium. Ia mewujudkan tekanan yang amat tinggi terhadap curucuk di bahagian depan. Apabila curucuk ini patah, bangunan kondominium ini berayun disebabkan pusat graviti bangunan mula berubah, lalu ia beransur tumbang menyungkur bumi.
Dan sekarang saya akan bercakap tentang peranan jurutera awam dengan kerjasama sektor lain. Yang pertama, peranan konsultan infrastruktur. Konsultan infrastruktur perlulah membuat sistem longkang ataupun sistem peparitan yang lebih baik kerana salah satu penyebab runtuhnya Highland Tower adalah disebabkan peparitan ataupun longkang yang tidak sesuai. Kedua, pihak konsultan geoteknik perlulah membuat soil investigation yang teliti, dan ketika membuat asas untuk bangunan, mereka perlu mengambil kira faktor taburan hujan Malaysia yang sangat tinggi. Dan pihak konsultan geoteknik juga perlu meningkatkan faktor keselamatan ketika membina cerun dan tembok penahan. Mengikut artikel dari Prof. Simon iaitu Norway 2006, faktor keselamatan yang digunakan ketika tembok penahan dibuat di Highland Tower hanyalah 1.58. Ini amatlah tidak sesuai dengan kecuraman di Highland Tower iaitu sebanyak 18 degree. Jadi pihak konsultan geoteknik perlulah membina cerun dan membuat tembok penahan yang sebetulnya dengan menggunakan faktor keselamatan lebih dari 2. Akhir sekali, pihak penyelenggaraan perlulah sentiasa membersihkan fasiliti seperti longkang dan paip yang tersumbat. Kerana sebelum runtuhnya Highland Tower, ada pembinaan yang berdekatan, jadi banyak lumpur maupun habuk serta benda-benda yang tidak sepatutnya menyumbatkan longkang. Jadi, pihak penyelenggaraan perlulah membuat jadual berkala untuk membersihkan longkang dan parit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafizal Izwan bin Muhammad Al-Midi, CF 20087. Topik yang ingin saya bincangkan dan ingin saya fokuskan adalah pengajaran yang boleh diambil daripada tragedi Highland Tower yang hampir mencecah 29 tahun yang lalu. Apa yang dapat dipelajari daripada kejadian ini ialah kita jangan mengambil mudah dalam setiap perkara. Oleh kerana projek-projek ini telah diluluskan untuk pembangunan, mereka menyangka bahawa aspek keselamatan telah ditangani. Kemudian, apa yang kita tahu berlaku terjadi Highland Tower yang hampir 29 tahun yang lalu apabila blok 1 daripada 3 blok kondominium runtuh, iaitu mengorbankan 48 orang termasuk beberapa ekspatriat dalam rutahan bangunan tinggi yang terburuk berlaku dalam sejarah negara kita. Terdapat sungai yang dipanggil Sungai Timur berhampiran Menara Highland dan sistem paip yang telah dibina untuk menahan air daripada mencurah ke tapak Bukit Teres. Walau bagaimanapun, beberapa tahun selepas projek Highland Tower disiapkan dan diduduki, sebuah lagi projek kondominium dibina di lereng bukit tepat di belakang 3 blok ini, mengakibatkan pokok-pokok dibersihkan secara besar-besaran dan sebahagian besar yang mengawal tanah daripada bukit itu. Dilaporkan bahawa projek kondominium berhampiran telah menyebabkan satu lagi watery situation dengan air meresap ke tapak baru, dan pendekatan yang diambil adalah mengalirkan semula air ke dalam sistem paip yang sama seperti yang dilakukan di Sungai Timur. Secara kesimpulannya, tragedi Highland Tower telah memberi impak yang begitu besar kepada masyarakat di Malaysia. Bagi mengelak tragedi yang sama berulang, setiap pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung perlu mengambil iktibar yang mendalam dengan menganalisis kejadian secara terperinci dan membuat penambahbaikan, persediaan awal dan juga langkah pencegahan. Di samping itu, dengan sikap mengambil level terhadap undang-undang keselamatan yang digubal boleh membawa kepada kemalangan yang serius, dan dalam kes yang lebih teruk malah akan membawa kepada kematian kepada orang yang tidak bersalah. Selain itu, kini disedari bahawa kebolehpercayaan struktur bukan sahaja bergantung kepada teknologi, tetapi kualiti reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan mesti memenuhi spesifikasi. Setiap arkitek, jurutera dan pemaju harus memastikan pada setiap masa bahawa tiada ancaman kepada kesihatan awam dan tapak pembinaan sentiasa selamat. Justeru, tindakan segera harus diambil